Ada. Saya dah diberitahu tinggal 3 lagi. Jadi selepas 3 ni tadi, tadi satu lagi pada BN, 2 lagi daripada Pakatan Rakyat. Itu Menteri jawab. Okey. Sila. Sepang. Okay. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih kerana membenarkan saya turut serta dalam perbahasan mengenai pindaan ke atas Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kita tahu bahawa akta ini adalah bertujuan untuk melindungi pengguna. Ini salah satu akta yang digubal oleh kerajaan untuk Sepang boleh 10 minit? Boleh? 10 minit, 15 lah. Sila. Kalau tak ada kacau lah, kalau kacau tak mari. Dia so jangan kacau lah. Sila. Termasuk speaker kacau pun ganti ya. Okey, dia adalah untuk melindungi pengguna, dan saya secara apa ni, tidak ada masalah dengan akta ini. Cuma ada beberapa perkara yang saya ingin kongsi di sini untuk difikirkan oleh pihak kerajaan, mungkin untuk lagi memperkasakan akta ini supaya hasrat untuk melindungi pengguna itu betul-betul dapat dilaksanakan. Sebab saya katakan begini kerana ada beberapa akta dalam yang lain juga yang dibuat oleh kerajaan memang ada tujuan baik untuk melindungi pengguna, tapi dari segi pelaksanaannya kita lihat kesedaran pengguna terhadap akta itu sendiri pun begitu minimal. Saya nak bagi contoh. Kalau kita lihat dalam akta hire purchase ataupun akta sewa beli 1967, di mana akta ini telah dipinda oleh kerajaan yang memperuntukkan beberapa peruntukan yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sewa beli itu, di mana kalau sekiranya gagal dipatuhi, dia bukan saja akan menjadikan perjanjian itu tidak sah. Sebagai contoh, tak boleh sign perjanjian kosong di bertentangan dengan Seksyen 4B. Ada beberapa peruntukan. Tapi realitinya, berdasarkan pengalaman saya mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan hire purchase ini, walaupun ada di sana perlindungan, walaupun di sana dia menjadikan perjanjian itu tidak sah dan dia juga satu an offence, tapi saya percaya tidak pernah, yang setakat saya stand corrected dengan izin, tidak pernah mana-mana pihak yang melanggar, pihak penjual usulnya, pihak dealer ni yang melanggar, ataupun pihak bank yang langgar akta itu, saya percaya tidak pernah didakwa di mahkamah. Walaupun mungkin apabila dibawa ke mahkamah sibel, mahkamah kata perjanjian tak sah, sepatutnya satu offence, is an offence. Sebagai contoh, kalau kita sign perjanjian sewa beli, kalau kita disuruh sign dokumen kosong, ini bertentangan dengan Seksyen 4B Akta Sewa Beli, dan dia bukan saja tak sah menyebabkan dokumen perjanjian tidak sah, tapi satu kesalahan. Tapi saya percaya tidak ada satu kali pun pihak bank didakwa di mahkamah. Sedangkan banyak kes-kes berlaku penipuan kerana orang tiru tanda tangan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun ada akta yang digubal dengan niat yang baik untuk melindungi pengguna, kesedaran terhadap peruntukan dalam perundangan itu ramai lagi yang tidak dibuat dengan secara agresif sehingga rakyat ramai tak tahu. Jadi ini menjadikan sesuatu akta yang dibuat itu tidak dapat mencapai hasrat yang digariskan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini, saya ingin menyatakan bahawa definasi pencatutan di bawah Seksyen 14 subsection 2, di mana definisi dia adalah pencatutan itulah apabila kita maksud pencatutan ialah mengenakan harga tinggi yang tidak munasabah. Maknanya harga yang tinggi tapi tidak munasabah. Dan Seksyen 15 memperuntukkan mekanisme, menteri boleh mewujudkan mekanisme bagaimana nak menentukan
harga yang dikatakan tinggi tidak munasabah itu. Tapi saya baca banyak kali akta ini dan saya cuba nak memahami. Kalau I'm thinking as a lawyer, kalau saya dipaham, kalau katakan adalah anak guam saya didakwa di bawah akta ini, saya percaya mudah untuk saya attack akta ini. Sebab pertamanya, tidak ada definisi apa dia maksud harga tinggi yang tidak munasabah. Kalau tengok pada section 2 itu, dia tidak ada definisi. Dia cuma ada mekanisme. Mekanisme itu pula, kalau tengok section 15 itu, dia hanya terangkan mekanisme saja. Maknanya kalau saya boleh katakan, so what? You ada mekanisme, so what? Maknanya kalau kamu didakwa di bawah section 14 itu, macam mana kamu nak kata kamu didakwa, contoh kamu menjual ikan patin. Ada yang kes paling masyhur, kes ikan patin lah, yang sampai orang makan sampai harga RM13,000 di Temerloh. Makan-makan tak sedar, rupanya kena tengok price RM13,000. Ini jadi satu berita yang panas satu ketika dulu. Jadi pihak Pomkam mengatakan kalau ada akta ini boleh didakwa. Tapi persoalannya, dalam keadaan tidak ada definisi apa dia yang dimaksudkan dengan keuntungan tinggi tidak munasabah itu, saya percaya pihak pendakwa kalau nak dakwa orang ni, dia akan mengalami masalah. Sebab mekanisme ini pun dalam section 15 dia hanya mekanisme. Mekanisme tu macam mana? Dia akan digazetkan ke tidak? Dia diperuntukkan. Maknanya begitu orang kata just dipanggil hanging. Dia hanya menentukan mekanisme, lepas tu tidak nyatakan mekanisme tu adakah dia satu yang muktamad atau macam mana? Tidak. So section 14-15 ini saya percaya menjadikan akta ini kurang baik dia. Ada spirit dia tapi tak boleh baik. Mana tidak boleh menggigit orang-orang cuba nak menaikkan harga yang tinggi ni. Jadi saya merasakan perlunya, walaupun kerajaan dalam pindaan ini memasukkan pindaan kepada section 15, iaitu dimasukkan 2 peruntukan baru, subsection 1A, dan juga ditambah juga kepada di perenggan 2 tu ditambah dengan selepas BB, iaitu memasukkan juga dalam menentukan mekanisme itu, kerajaan juga akan ambil kira kos yang ditanggung dalam perjalanan. Saya melihat section 15 ini dia tidak membantu dari segi untuk menentukan. Dia cuma hanya provide satu general guideline terhadap mekanisme, tapi lepas itu tidak dinyatakan secara terperinci kemudiannya. Selepas sama ada dalam section 15 yang sama itu tidak dinyatakan bagaimanakah status mekanisme itu. Adakah mekanisme ini wajib diwartakan ke? Saya rasa ada lakuna di situ. Lakuna maknanya ada loophole, ada kelompangan dalam section ini. Yes. Spang, boleh ni sentuh sikit. Terima kasih. Ya, sila. Tuan Dipertua, adakah Spang bermaksud untuk menghitam putihkan segala bentuk profiteering, ataupun kita nak menaraikan yang mana satu perkara yang ikut percentage supaya boleh diambil tindakan? Ini saya rasa sebagai seorang lawyer takkan perlu perkara ini pun perlu dihitam putihkan. Pada pendapat saya mungkin ukuran daripada anti profiteering ini adalah penindasan. Mungkin satu perkara yang mungkin mahal tetapi tidak ada elemen penindasan tu boleh diterima walaupun harganya mahal. Contoh macam katalah spek ataupun kacamata Spang kan, mungkin harga beribu-ribu tapi tidak ada elemen penindasan walaupun harga tu tinggi. Tetapi oleh dalam kes-kes yang tertentu yang berbentuk penindasan, bermakna di situlah letaknya pertimbangan di mana kita boleh, daripada kita meletakkan perkara ni hitam putih untuk dihukum ataupun tidak. Jadi itulah pandangan saya, kerana elemen penindasan tu perlu dimasuk, mengambil kira supaya tidak maknanya ada persetujuan willing buyer and willing seller.
Itu adalah pendekatan yang saya rasa perlu kita lihat, dan bukan semestinya berfikiran sebagai seorang lawyer hitam putih, padahal banyak kelabu dan berwarna-warni. Terima kasih. Saya terima kasih kepada Kuala Kangsar. Saya tak tahu sama ada Kuala Kangsar memahami apa yang saya maksudkan. Saya mengatakan bahawa Seksyen 14 ada menyatakan apa makna pencatutan, iaitu pencatutan itu bermaksud apabila kita meletakkan mengenakan harga yang tinggi secara tidak munasabah. Itu dia. Dalam mana-mana undang-undang lain, biasanya apabila kita ada DPS begitu, dia ada juga satu interpretasi pula dalam Seksyen 2. Apa maksud harga tinggi tidak munasabah itu? Okey, dalam mungkin boleh dihujarkan ada Seksyen 15, mekanisme itu. Persoalan saya, setelah mekanisme itu dibuat, mekanisme ni kita orang yang buat penguatkuasa ni, dia macam mana nak tentukan? Atas dasar mekanisme ni dibuat oleh menteri. Jadi menteri ni apabila buat mekanisme ni, dia mesti lepas dah buat satu penentuan, dia mesti wartakan dan sebagainya, barulah penguatkuasa ada guideline dia. Takkan setiap kali kita buat penguasaan kita kena jumpa menteri, apa mekanisme dia. Itu yang saya maksudkan, maknanya ada lakuna di situ. Saya tak tahu Kuala Kangsar faham, itu yang saya maksudkan. Bukan saya kata semua everything must be black and white. Yang saya maksudkan ialah apabila kita tidak menafsirkan apa maksud munasabah, harga yang tinggi tidak munasabah itu. Itu yang maksudkan, apakah definisi tidak munasabah tu? Itu yang sepatutnya di situ kelabunya. Itu yang sepatutnya bagi saya kena ada definisi dalam Seksyen 2. Sebab Seksyen 2 ni biasa dalam mana-mana akta pun dia letakkan apa definisi. Jadi kalau ada benda itu, sekurang-kurangnya penguatkuasa ni ada guideline dia. Ini dalam keadaan dia bercakap, dia ambil action tu berdasarkan apa? Contoh orang kata, okey ada harga ikan tinggi kat pasar, dia pun pergi. Okey, dia nak base on apa? Dalam ni tak ada asas untuk dia nak ambil tindakan. Sebab tu saya rasa saya cuba nak tolong kerajaan. Maknanya kalau saya tak ada masalah kalau pakai lawyer, kita dapat duit. Lawan. Kita nak katakan we talk as a lawyer untuk nak membantu supaya kerajaan juga kena melihat loophole ini, supaya apabila tindakan diambil, dia akan menyebabkan ada berlakunya efektif pendakwaan, efektif enforcement. Kalau tak ada effective enforcement, dia nak bagi enforcement tu kita mesti ada efektif mekanisme. Jadi saya melihat Seksyen 14-15 ini dia tidak boleh memberikan satu senjata kepada penguasa untuk melaksanakan tugas penguasaan dengan berkesan, dan dia juga tidak memberikan satu tool kepada pihak pendakwa untuk membuat pendakwaan dengan berkesan. Itu yang saya punya concern. Sebab saya melihat bahawa Seksyen 15 itu hanya menyatakan mekanisme saja. Tapi mekanisme itu tidak wajib. Lepas dah buat mekanisme, so what? Nak apa keputusan minister tu nak tahu macam mana? Kita mesti contohnya akan diwartakan. Itu maksudnya. Maknanya kita boleh tahu. Jadi saya melihat loophole ini akan menyebabkan kesukaran bagi penguatkuasaan. Ini yang saya minta supaya kerajaan boleh memikirkan. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak juga tentang majlis penasihat. Walaupun dalam seksyen yang dipinda ini tidak menyentuh tentang pindaan itu, tapi saya ingin merujuk kepada satu kertas kerja yang ditulis oleh dua orang pensyarah daripada UUM, Universiti Utara Malaysia, Norita Ahmad Sharif dan Rosnalim Yusof, yang mana dia telah membentangkan kertas di satu seminar Fourth International Conference on Business and Economic Research bertarikh 4/10/2013 di Bandung. Kertas kerja dia bertajuk Enhancing Consumer Protection via Price Control in Malaysia. Ini satu kertas kerja dibentang oleh dua orang pensyarah Malaysia di Bandung. Dan dia kertas itu lebih memfokuskan tentang akta ini, akta yang kita bercakap pada tengah hari ini. Dan dalam kertas itu dia ada membuat satu saranan, dan saya ingin berkongsikan saranan itu. Dia mengatakan bahawa keanggotaan majlis penasihat itu
berdasarkan sekarang ini ditentukan oleh kerajaan, maka dia mengatakan perlunya direview. Perlu, saya menyampaikan apa yang dia katakan. Dia kata perlunya dikaji semula kerana dia merasakan apabila dia dibuat oleh minister ini, dia takut ada unsur-unsur protectionism tu akan melindungi protectionism tu. Sebab tu dia mengatakan perlu dikaji semula. Begitu juga dia juga menjadangkan supaya kesedaran terhadap akta pencatutan ini. Sebab mana-mana akta pun, walaupun dia melibatkan saya kata tadi niat yang baik untuk nak melindungi pengguna, tapi kalau tidak ada kesedaran kepada pengguna, dia akan menyebabkan akta itu tidak boleh membantu pengguna. Yes, faham. Dan sebagai penutup juga saya nak katakan bahawa akta ini juga walaupun akta ini dalam Seksyen 14 menyatakan tentang barangan dan perkhidmatan, tapi saya rasa dari segi enforcement lebih sukar untuk melaksanakan akta ini berkaitan dengan sektor perkhidmatan. Saya nak bagi contoh. Macam manakah kita nak menentukan harga tinggi terhadap nasabah ini berkaitan dengan konsultan? Sebagai contoh kita bagi, kalau dalam doktor contohnya dia bagi perkhidmatan, bagi consultation, mungkin kita kata tinggi tak munasabah. Apakah mekanismenya? Dalam Seksyen 15 itu mekanisme dia lebih kepada barangan, tapi perkhidmatan itu nampaknya macam mekanisme tu macam tidak address isu itu. Jadi elemen-elemen consultation ini yang mungkin akan menyebabkan orang dikenakan harga yang tinggi. Dalam keadaan tidak ada mekanisme untuk mengawal itu, jadi dia akan menyukarkan kita nak mengambil tindakan ke atas mereka-mereka yang mengenakan perkhidmatan, mengenakan cas yang tinggi. Jadi ini satu keadaan di mana akta ini nampaknya ada kelemahan di situ. Dan yang terakhir, saya juga ingin mencadangkan supaya akta ini tujuan dia adalah untuk sebenarnya menggalakkan competition. Sebab dalam ekonomi ini kebanyakan wujudnya apa dipanggil monopoli. Jadi apabila wujud monopoli ni, walaupun kita ada harga yang ada kawalan harga, dia menyebabkan sukar untuk nak ambil tindakan. Jadi secara tak langsung akta ini, sebab akta ini pun kalau ikut saya risau sekarang, kalau sekiranya kita luluskan akta ini, dalam masa sama kita sign juga TPPA, dia mungkin akan menyebabkan Amerika dan juga syarikat-syarikat besar dia mungkin boleh challenge the validity of this akta. Sebab sebagai contoh, Seksyen 5 yang 1A dimasuk, mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi adalah termasuk menteri menentukan satu tempoh tertentu yang tidak boleh kenaikkan margin keuntungan bersih. Bayangkanlah kalau secara tu TPPA design ada provision ini, maknanya kita boleh stop dalam keadaan tertentu untuk tak boleh ambil untung. Definitely this kind of provision dengan izin akan ditentang oleh syarikat-syarikat besar ini. Sebab itu bahayanya kalau kita sign TPPA dalam keadaan kita ada provision seperti ini. Sebab itulah akta ini, kalau kita betul-betul nak lindungi pengguna, dalam masa yang sama juga kerajaan juga jangan sign TPPA. Sebab kalau sign TPPA, walaupun kita mungkin mempunyai undang-undang untuk protect pengguna, tapi dia akan dibantah oleh pihak-pihak syarikat besar ini kalau dimasuk dalam negara kita. Sebab kalau kita lihat dalam ketak dia mengatakan juga bahawa akta ini adalah bertentangan dengan konsep supply and demand. Sebab dalam laissez-faire punya ekonomi, mereka tak mahu campur tangan kerajaan. Sebab tu bagi mereka, apa dipanggil berdasarkan Washington Consensus itu, memang mereka mahukan kerajaan memainkan peranan yang paling minimal, kalau boleh tak ada langsung. Maknanya everything is determined by supply and demand. Sebab itulah bagi mereka, apabila ada campur tangan kerajaan ini adalah satu yang bertentangan dengan laissez-faire ekonomi. Sebab itulah saya juga mengharapkan perkara ini diambil kira oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Parik tak bangun ni, gerik.